wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Cikgu harapkan agar kamu semua sihat sejahtera bersama dengan keluarga tercinta. Murid-murid yang cikgu kasihi, pada hari ini kita akan sekali lagi bersama-sama belajar Bahasa Melayu tahun 5, tema 5, unit 13 yang bertajuk Pengorbananku Demi Tugas bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini diharapkan agar kamu dapat menulis 3 daripada 4 jawapan yang bermakna. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu dapat menghasilkan jawapan dengan tepat berdasarkan soalan yang diberikan. Dan yang kedua, diharapkan agar kamu dapat menyatakan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata mari bersama-sama dengan cikgu membaca petikan yang dipaparkan ini. Pengorbananku demi tugas. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah jurupandu kepada pendaki gunung. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Rizwan Kauhining, malim gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira, padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Muhammad Rizwan kepada pemberita. Muhammad Rizwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan dan bagi saya semua malim gunung ialah wira, jelas beliau. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas bumi mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Baiklah murid-murid, setelah selesai kita membaca petikan yang diberikan ini, maka tugas kita seterusnya ialah menjawab soalan pemahaman yang disediakan dalam buku teks kami. Malim gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa? Mengapa Muhammad Rizwan ni, malim gunung ni, tidak mahu dianggap sebagai wira? Apa kata mari kita sama saksikan petikan yang diberikan ini. Perenggan pertama, ada tak agak-agaknya jawapan dalam perenggan pertama? Kita baca sekali lagi. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah jurupandu. Ada tak agaknya tidak mahu? Kata kuncinya tidak mahu dianggap sebagai wira. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Rizwan Kauhining malim gunung di Gunung Kinabalu nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Ada tak tidak mahu dianggap sebagai wira? Tak ada kan? Baik, kita teruskan ke perenggan yang kedua pula. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira, padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara. Jadi kat sini ada kan dia gemetar apabila dianggap sebagai wira. Jadi dia tak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa dia tak mahu dianggap sebagai wira? Sebab sumbangan saya itu kecil. Di situ ada. Berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara. Itu jawapan pada mengapa. Jadi jawapan yang paling tepat sekali ialah
Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana dia hanyalah menganggap sumbangannya itu kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara. Jawapannya ada dalam perenggan kedua, baris kedua dan ketiga. Baiklah, sebab tu apabila menjawab soalan pemahaman, kamu hendaklah rujuk pada petikan yang diberikan. Ya, baik. Seterusnya soalan kedua. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Ya, kita tengok perkataan mengiktiraf, ya, bagaimana negara mengiktiraf. Perenggan pertama tak ada, perenggan kedua tak ada, perenggan ketiga tak ada. Negara mengiktiraf ada tak? Perenggan ketiga juga tak ada. Perenggan keempat ada tak? Ada tak? Tak ada. Perenggan kelima ada. Menunjukkan cara bagaimana negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau. Jadi, mari kita gariskan. Macam mana cara dia? Dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara. Jadi, bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan, kita saksikan dekat sini, ya. Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan menobatkannya sebagai ikon kebanggaan negara. Sebab jawapannya ada dalam perenggan keberapa? Perenggan pertama tak ada, perenggan kedua tak ada, perenggan ketiga tak ada, perenggan keempat tak ada, perenggan kelima baru ada. Ada dalam perenggan ketiga. Baik, soalan yang ketiga. Pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Bila soalan pada pendapat kamu, jawapan mestilah minta pada pendapat kamu sendiri. Tapi kamu boleh jadikan petikan ini sebagai panduan. Jadi jawapannya ialah, pada pendapat saya, imej Malaysia dipandang tinggi di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau. Jadi imej Malaysia dipandang tinggi. Ramai orang kagum dengan sikap sanggup berkorban Malim Gunung yang bernama apa? Bernama Muhammad Rizwan. Baiklah, mari kita saksikan paparan dan juga soalan seterusnya. Apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Kita boleh baca di perenggan yang seterusnya. Perenggan ke berapa? 1 tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada, 4 ada. Sumbangannya ada di sini. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Jadi apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Jadi jawapan yang paling tepat ialah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara ialah dapat membantu industri pelancongan negara. Itu jawapan yang paling tepat. Baiklah, soalan seterusnya, nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Kamu kena faham betul-betul petikan yang diberikan ni supaya kamu dapat memberikan jawapan yang tepat dan mantap. Nakkan pengajaran. Kamu kena nyatakan pengajaran. Jadi, pengajaran daripada kisah di atas ialah kita mestilah sanggup berkorban nyawa demi negara tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itu pengajaran yang dapat hasil daripada sikap ataupun pengorbanan yang ditunjukkan oleh Muhammad Rizwan. Murid-murid, kini tibalah masa untuk kita uji minda. Apa kata? Jom sama-sama kita uji minda. Baiklah, terangkan maksud baris pantun di bawah ini. Pantun dan nak maksud pantun. Biasanya soalan seperti ini biasanya banyak murid buat kesalahan sebab tak faham maksud baris pantun.
Baiklah, apa kata mari kita sama-sama saksikan pantun yang diberikan ini. Elok diturut resminya padi, semakin berisi, semakin tunduk. Jadi maksudnya apa? Kan? Mesti kita tahu. Peribahasa apa resmi padi semakin berisi, semakin tunduk. Apa maksudnya? Pandai. Ya, semakin tinggi ilmu ataupun semakin tinggi pangkat, semakin merendah diri ataupun tidak sombong. Biasa orang tua-tua akan menggunakan peribahasa ikutlah resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Maksudnya tidak sombong. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan pula pantun ini. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Biasa dalam pantun akan ditinggalkan yang baris akhirnya begini dan juga maksudnya beginilah, manusia mati meninggalkan nama. Jadi maksud pantunnya, apa maksud pantun? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Biasanya ada diberikan maksud. Baiklah, maksudnya ialah orang yang baik akan meninggalkan nama yang baik dan jasanya akan dikenang. Inilah yang biasa kesalahan yang kamu biasa lakukan. Sebabnya biasanya kamu tidak dapat ataupun kurang menguasai maksud peribahasa. Jadi apabila maksud peribahasa dimasukkan dalam pantun, kebanyakannya kamu tak dapat menjawab dengan tepat. Baik, selepas ni cikgu harapkan supaya kamu dapat memberikan jawapan yang lebih tepat lagi supaya dapat markah yang lebih baik lagi. Baiklah murid, ini merupakan QR code kuis menjawab soalan pemahaman dan juga pautan link yang cikgu berikan di sini supaya kamu dapat membuat latih tubi di rumah untuk memantapkan lagi memantapkan pemahaman kamu, bagaimana cara untuk menjawab soalan pemahaman dengan lebih baik lagi. Seterusnya, ini merupakan QR code skema jawapan soalan kuis modul kuasai bahasa Melayu tahun 5. Cikgu sertakan juga pautan link supaya kamu mudah untuk melihat jawapan dan juga dapat dijadikan sebagai panduan untuk menjawab soalan pemahaman dalam modul kuasai bahasa Melayu tahun 5. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Angin bertiup, kapal pun berlayar, jauh berlabuh dari dermaga. Guru mengajar, murid belajar, gapai impian menuju cita. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.